Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, tadi kelas apa tadi? ICT. Oh, belajar apa? Data. Okey tak? Boleh belajar? Okey. Data belajar apa? Data tadi awak belajar pasal apa? Hai. Muaz. Oh, Muaz. Salam Allah. Tadi data belajar pasal apa? Pasal-pasal mesej. Lepas tu protokol. Protokol? Medium. Apa tu? Tak pasal dah. Oh. Okey. Semua dah makan ke pagi ni? Belum. Macam mana boleh belum? Okey, siapa yang belum makan, Ustaz benarkan dia pergi ambil makanan, ambil makan sikit-sikit depan kelas. Pergi ambil air ke apa ke, go. Awak tak nak kelas, tak nak awak buat kelas dalam keadaan perut kosong. Adif? Oh, Adif. Tengok bola semalam? Tengok. Tengok game apa? Ukraine lawan apa dah. Oh, itu. Tadi dia sarapan tapi nak ambil lagi keropok, makan lagi keropok je. Pergi makan. Dia dah sarapan tapi makan lagi. Uish. Banyak. Makan je, jangan risau, makan je. Okey. Mana yang lain ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, yang lain mana ni tak masuk lagi ni? Tadi ICT mesti semua orang masuk, betul tak? Tak juga? Ramai tak masuk tadi ICT? Berapa orang masuk tadi? Ustaz ni cakap dengan siapa ni? Saya cakap dengan siapa ni? Okey, kita tunggu lagi seminit sebelum kita mulakan kelas kita, seminit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala kino. Okey. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Okey, kita start kelas kita Okey. Ustaz ni, awak ni dengar kejap suara Ustaz ni. Macam tak ada balas dengar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yumna. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Apa ni? Okey. Ya apa yang dibuat tadi? La Allah Akbar. Okey, tak apa. Okey, anak-anak murid Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Okay, macam biasa anak-anak murid Ustaz, pagi-pagi ni Ustaz faham awak punya mood awak punya dengan hari Jumaat lagi, dengan luar, dengan teduh, dengan redupnya, dengan mengantuknya. Biasa Ustaz faham benda-benda tu. Again, Ustaz kata siapa yang nak pergi ambil air ke apa, minta izin kat Ustaz dan awak boleh. Ustaz, saya nak pergi tandas. Ustaz, saya nak pergi minum air. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya, tengok ada pun yang okey. Adik awak main elektrik sampai tak ada internet. Okey, tak apa. Terima kasih maklumkan dekat Ustaz. Okey, ingat sebelum tu Ustaz nak ajar awak adab. Kalau lah awak mana-mana cikgu sekalipun, kalau awak masuk kelas lambat, cek dekat bawah. Cikgu, saya minta maaf, saya lambat. Okey, macam tu. Okey, now sebelum tu Ustaz nak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi bagi kepada kita nikmat. Allah masih lagi bagi kepada kita nyawa. Allah masih lagi bagi kepada kita nikmat macam-macam yang kita dapat sekarang. Salah satu contohnya adalah nikmat keluarga, nikmat kawan, nikmat telinga boleh mendengar, nikmat akal boleh berfikir. Okey, kelas dulu pada zaman dulu, bukan pada zaman dulu, ada pada 1 tahun tu Ustaz tak ingat berapa, Ustaz nak ceritakan kepada awak nikmat kepada setiap benda yang Allah bagi dekat tubuh badan kita. Salah satunya adalah nikmat darah. Untuk pengetahuan awak, Ustaz cerita sikit kepada awak. Darah kan, Ustaz tanya awak satu soalan. Apa sebenarnya tugas darah dalam badan kita? Untuk bagi kita hidup. Yelah, kenapa, macam mana? Untuk bagi jantung pam darah ke seluruh tubuh. Yelah, kenapa kena ada darah? Kenapa tak boleh ada air? Kalau ada air nanti tak ada protein. Tak ada protein, okey. Darah pekat. Darah pekat. Kalau Ustaz ganti dengan minyak? Tak boleh. Kenapa? Beracun. Okey. Untuk pengetahuan awak, ini Ustaz nak terangkan kepada awak. Nanti benda ni awak akan belajar dekat sekolah menengah. Tapi Ustaz nak cerita supaya kita sama-sama dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Untuk pengetahuan awak, darah ni dia ada banyak function. Dia ada terlalu banyak function dia. Salah satunya function darah. Ustaz ulang Darah ni dia ada banyak function dia. Salah satu function darah adalah darah ni macam Grab. Awak pernah naik Grab? Pernah naik Grab? Grab ni apa function dia? Tak pernah. Grab ataupun taksi. Dia hantar orang. Bahasa mudahnya macam tu. Grab dia ibaratnya hantar orang. Untuk pengetahuan awak, darah ni dia hantar apa? Hantar sel-sel. Okey. Dan salah satu, banyaklah, dia ada banyak Ustaz cerita kepada awak. Salah satu sebabnya, salah satu function darah adalah dia membawa oksigen. Dia membawa oksigen. Dan dia membawa oksigen. Bila nanti awak akan belajar darah yang ada oksigen dengan darah yang tak ada oksigen. Darah yang ada oksigen ni dia akan masuk ke paru-paru, dia akan pergi ke jantung lah apa semua tu. So anak-anak murid Ustaz, setakat yang Ustaz belajar dulu, darah ni function dia adalah salah satunya sebagai taksi. Oksigen bila awak bernafas masuk, oksigen pun masuk dalam darah. Taksi, dia masuk dalam taksi darah, dia masuk dalam darah. Kemudian darah tu pun bawa oksigen tu pergi ke paru-paru. Dia daripada paru-paru dia keluar pergi ke jantung.
udara masuk, Ustaz lukis kepada awak supaya awak tahu. Oksigen, ya betul. Ini awak kena tahu ni function badan awak supaya awak boleh bersyukur kepada Allah. Okey, katakan ini badan awak. Okey, ini awak punya mulut, ini awak punya hidung. Okey. Okey, ini badan awak katakan. Okey, ini mulut, ni badan awak. Apa dah rupa ayam dah ni? Okey, katakan awak bernafas. Okey. So, dia akan masuk dalam awak punya badan melalui saluran pernafasan. Ini dalam sains nanti awak akan belajar. Tapi bukan Ustaz nak ajar sains. Ustaz nak ajar supaya kita bersyukur kepada Allah. Ini saluran pernafasan kita, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia sebagai, dah belajar, bagus. Kita panggil dia apa? Trachea. Betul salah? Betul tak? Betul. Kita panggil dia sebagai trachea. Ingat, bila kita belajar sains, kita kena tahu benda tu semua mesti ada relate dengan agama. Mesti ada relate dengan agama. Okey, dia mesti ada sangkut. Okey, tak apa Wan Syahid. Terima kasih bagi tahu dekat Ustaz. Okey. Kemudian bila sampai kat sini, bila kita masuk udara, akan pergi ke mana? Pergi ke paru-paru. Paru-paru. Tak, trachea tu bukan. Esophagus, saluran pemakanan. Betul Trachea, saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Okey, ini paru-paru kita. So, bila masuk ke dalam ini, bila bernafas, darah dia akan masuk ke paru-paru ni untuk ambil oksigen. Kemudian selepas pergi paru-paru ni, dia akan pergi ke jantung, dan jantung akan pump ke seluruh badan kita. Nampak? Itu tugas darah. Dan untuk pengetahuan awak setakat yang Ustaz belajar dulu, pada zaman, tak ingatlah tahun bila, ada sekumpulan saintis. Dia berusaha untuk buat darah sendiri. Dengar betul-betul. Sekumpulan saintis ni, diorang ni bijak pandai. Diorang nak buat darah. Diorang nak buat darah. Berhasil ke? Apa? Berhasil ke? Dan untuk pengetahuan awak, tak apa Rasyad, terima kasih maklumkan kepada Ustaz. Terima kasih. Untuk pengetahuan awak, darah diorang tak jadi. Tak boleh nak ganti darah yang betul. Walaupun diorang ni dah pandai, dia kumpul pandai-pandai, dia buat darah Apa sendiri. dia nak tukar? Yelah mungkin untuk macam-macam function lah. Macam-macam function. Contohlah kalau lebih kurang lah, setakat yang Ustaz faham. Kalau lah katakan darah kurang, sekurang-kurangnya adalah darah buatan yang boleh ganti ke. Tapi anak-anak murid Ustaz, darah ni tak boleh diganti. Memang Tuhan bagi darah yang tu je. Sebab itu, Syah. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, bila awak aksiden, ada orang mati disebabkan kehilangan banyak darah. Ataupun satu lagi, ini kalau awak tanya mak-mak awak, mak-mak awak akan tahu. Mak-mak awak akan tahu. Okey, bila mak kita melahirkan kita, salah satu risiko melahirkan anak, sebagai contoh Mak Kaiser melahirkan dia. Salah satu bahaya yang sangat ditakuti dinamakan sebagai tumpah darah. Di istilah dia. Bukan darah tertumpah. Tumpah darah ni maksudnya lepas bersalin tu darah keluar tak berhenti. Darah keluar. Menyebabkan dalam badan kita kurang darah. Boleh menyebabkan kematian. Okey. Syah tak answer. Apa ni Syah? Syah answer kot. Apa Syah tak answer ni? Okey, terima kasih Syah maklumkan kepada Ustaz. Terima kasih. Okey, ingat. So, apa istilahnya? Sebab ini Ustaz nak beritahu kat awak. Ustaz selalu pesan kepada awak. Mak kita jaga kita macam-macam. Melahirkan kita. Mak kita bagi kita macam-macam. So, kita kena balas budi mereka balik. Balas jasa mereka. Buat baik kepada mereka. Sebab diorang dah jaga kita daripada kecil sampai ke besar. Anak-anak murid Ustaz, darah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. So, kita kena bersyukur. Setiap hari Ustaz akan bagi tahu kat awak nikmat-nikmat Allah. Darah. Kalau darah tak ada, kita boleh mati. Bahaya tu. Nikmat darah, nikmat paru-paru, nikmat buah pinggang. Buah pinggang yang dekat bawah tu. Buah pinggang tu, kalau awak makan makanan Maggi banyak sangat, makan minuman manis banyak sangat, lama-lama rosak buah pinggang. Mak saya cakap kalau lepas accident hilang darah banyak, kena makan kerang. Betul. Kerang adalah salah satu contoh makanan untuk tambah darah. Betul? Makan. Kalau contohnya makan kerang untuk tambah darah.
Oh, hebatnya Tuhan ni. Okay, now seterusnya. Sebelum lagi kita masuk ke tajuk kita. Sebelum lagi. Sebab apa kita nak bagi panas sikit. Kita nak bagi kita bersedia. Hari ni hari Jumaat. Ingat bila hari Jumaat ni kita akan ada banyak amalan-amalan sunat yang kita boleh buat. Mandi solat sunat Jumaat. Mandi sunat. Bersedekah. Sentiasa banyak buat kebaikan. Baca Al-Quran. Baca surah Al-Kahfi. Okay. Tetapi hari ni Ustaz nak kongsikan kepada awak satu amalan. Ada pensel tulis. Tulislah dekat mana-mana. Satu amalan. Aduh. Boleh Raihan? Boleh. Terima kasih. Boleh. Okey. Apa satu amalan tulis dalam buku awak, buku teks pun tak apa. Satu amalan yang Nabi Muhammad kata apa? Yang mampu memberatkan. Memberatkan timbangan amalan kita. Timbangan amalan kita di akhirat. Oh, ingat? Nabi Muhammad kata apa? Amalan yang Ustaz nak bagi tahu dekat awak ni, waktu dekat akhirat kita dah belajar nanti. Kita dah belajar sebelum ni. Pada hari akhirat, amalan kita akan ditimbang. Amalan kita yang mana lagi berat? Pahala lagi berat atau dosa yang lagi berat? So amalan yang Ustaz nak bagi kepada awak ni, ini adalah amalan yang mampu memberatkan timbangan pahala kita. Amalan. Dan juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini Ustaz ni. Okay, amalan apa ni? Nampak special ni. Okey, ini adalah ada satu zikir yang mana Nabi Muhammad ajar kita. Ustaz tulis dalam bahasa tulisan Rumi supaya awak boleh baca kepada yang nak ni. Okey. Apa amalan dia? Senang saja. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ini je, simple je. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ini adalah Nabi Muhammad kata amalan yang mampu bagi timbangan pahala kita lagi berat dekat hari akhirat. Amalan yang mampu kita hapuskan dosa-dosa kecil kita. Okey, Ustaz tulis dalam tulisan Jawi supaya tulisan Arab supaya awak boleh salin. Salin Ustaz nak awak salin. Ustaz nak kita sama-sama amal. Okey. Subhanallah. Saya minta maaf tulisan Ustaz buruk sikit kalau guna laptop. Subhanallahi wa bihamdih. Yes. Subhanallah. Azim. Subhanallahil azim. Azim. Okey, ini dia. Okey, tulis supaya kita sama-sama dapat amalan, amal. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ini. Tapi tak lengkap anak-anak murid Ustaz kalau kita tak tahu maksud dia. Okey, Ustaz tulis maksud dekat bawah supaya kita sama-sama dapat faham. Okey, Maha suci Allah Maha suci Allah dengan segala puji. Allahu Akbar. Dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Ini adalah maksud dia. Okey, salin Ustaz nak awak semua salin yang ni. Sebelum kita masuk belajar, kita
Ini sekurang-kurangnya anak-anak murid Ustaz. Sekurang-kurangnya sehari sekali pun jadilah. Sekurang-kurangnya sehari sekali. Setahun 365 hari, 365 awak zikir. Sekurang-kurangnya sehari. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Amalan yang mampu memberatkan timbangan amalan kita. Amalan kita dah lah tak banyak kan. So banyakkan baca yang ni. Supaya dia boleh tampung pahala kita dan dia menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Muaz dah salin Muaz? Oh lajunya. Dalam kertas. Okey dalam kertas bagus. Okey. Ustaz, hari ni sirah. Ya, hari ni sirah. Okey. Hari tu last kita belajar apa? Pasal tu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Apa nama sahabat Nabi? Salman Al-Farisi. Bagus. Salman Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Daripada Parsi. Daripada Parsi. Ayah dia agama? Agama sembah api. Yelah agama apa? Apa? Majusi. Agama Majusi. Majusi. Lepas tu dia Bagus. pergi masuk Nasrani. Habislah dia. Lepas tu ayah dia, lenda dia kena buat apa? Ikat. Ikat dia. Bagus. Lepas tu macam Lepas mana tu, dia keluar? Kakak dia buka ikatan. Kakak dia tolong Mula-mula buka. dia minta dekat pendeta kat tempat tu, dia hantar surat. Kalau ada rombongan nak pergi tu, dia pun nak ikut. Bagus. Kemudian? Kemudian kakak dia lepaskan. Okey, lepas tu kemudian? Lepas dia pergi belajar. Lepas tu pendeta tu mati. Mati. Sebelum pendeta tu nak mati? Sebelum pendeta tu nak mati, dia cakap, wahai pendeta, kalau kau mati, kat siapa lagi aku nak belajar? Okey, lepas tu? Lepas tu dia pergi kat pendeta, wahai Salman, aku kenal satu pendeta ni. Lagi bertauliah daripada aku. Lagi bertauliah. Hai, Ustaz tak sebut apa perkataan tu semalam. Lepas tu? Lepas tu dia bagi tahu tempat tu. Dia pergi hijrah, lepas tu dia jumpa pendeta tu. Ya, lepas tu? Okey, lepas tu? Lepas tu pendeta tu pun nak mati. Lepas tu? Lepas tu dia cakap, wahai pendeta, kalau kau mati, macam kat mak siapa lagi aku nak belajar? Okey, lepas tu? Wahai Salman, ada lagi satu pendeta yang lagi hebat daripada aku. Kau pergilah belajar dengan dia. Lepas tu dia pergi. Lepas tu sampai pendeta last yang paling hebat tu nak mati. Lepas tu, wahai pendeta, siapa lagi aku nak belajar kalau kau mati? Okay, Dah setahun aku dah tak ada bukan pendeta. setahun tu tak ada. Setahu je, setahu. Setahu aku tak ada pendeta dah. Habis tu dengan siapa lagi aku nak belajar? Okay. Ikut ajaran kita akan ada Nabi akhir zaman. Macam mana aku nak kenal Nabi akhir zaman tu? Ikut 3 tanda. Wow, 3 1, tanda. Pertama, 3, menerima sedekah. good. Lagi 2, tidak menerima hadiah. Good. 3. 3, tanda-tanda kenabian. Okey. Lepas tu? Lepas tu dia pergi berhijrah. Lepas tu dia kena tipu dengan satu rombongan. Lepas tu rombongan tu pergi jual dia. Good. Dia kerja sebagai pokok kurma. Ambil. Lepas tu waktu tu dia duduk atas pokok. Lepas tu ada budak ni dia lari-lari cakap dekat pakcik. Dia cakap, pakcik ada orang mengaku dia Nabi. Tu dah pakcik cakap, siapa? Lepas tu Salman Al-Farisi ni cakap dia dengar. Lepas tu dia terjatuh daripada pokok. Dia cakap, Dek, siapa yang mengaku diri tu Nabi? Lepas tu pakcik tu cakap, kau ni sibuk pahal. Lepas tu kau pergi kerja sekarang. Lepas tu dia kena pukul. Betul, okey, betul. Kena pukul. Lepas tu dia pergi ambil kurma. Lepas tu dia nak jumpa orang yang mengaku dia Nabi. Lepas tu dia cakap, wahai Muhammad, terimalah kurma yang aku bagi ni sebagai sedekah. Lepas tu Nabi Muhammad ambil, dia bagi kawan-kawan dia.
Okey. Lepas tu esok dia ambil okey, dah dapat satu. Lepas tu dia ambil kurma lagi. Wahai Muhammad, ambillah kurma ini sebagai tanda hadiah. Lepas tu Nabi pun ambil. Okey, dah cukup 2. Okey, lepas tu Nabi pergi ziarah orang meninggal. Lepas tu Salman ni duk usah-usah dari jauh. Lepas tu dia nampak, mana nak nampak tanda dia ni. Lepas tu Nabi Muhammad pakai apa tak, kain kat belakang tengkuk tu. Lepas tu Nabi Muhammad perasan Salman tengah usah-usah dia kat belakang pokok tu. Lepas tu dia buka, dia nampak tanda. Salman pergi lari, dia peluk Nabi Muhammad. Lepas tu dia mengucap. Lepas tu? Lepas tu dia masuk Islam. Dah. Oi, baik Mas. Every single detail clear cerita awak. Bagus. 100 markah. Okey, bagus Mas. Sekali dengan dialog pun ada tu. Dialog yang Ustaz tak sebut boleh sebut Okey, bagus. Awak ingat every single detail. Bagus. Okey, dah habis salin. Terima kasih Muaz untuk cerita tu. Ustaz baru nak buat revision. Tengok Muaz dah cerita sampai habis dah. Senang kerja Ustaz. Okey, ada lagi tak? Ada nak salin? Okey, ingat. Okey, sebelum kita zikir 3 kali ni. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ustaz cepat Ustaz, kelas nak habis. Kelas nak habis? Ada 40 minit lagi. Okey, kelas hari ni kita akan tengok satu tajuk yang sangat terkesan dalam dunia Islam. Okey. Hari ni tajuk kita adalah unit 4. Okey. Apa tu? Okey, sekarang ni awak akan baca dulu, kemudian Ustaz akan simplify. Ustaz nak ajar awak baca buku teks, awak baca sampai habis. Ustaz akan bagi sebut nama supaya baca, kemudian Ustaz akan buat satu rajah supaya awak clear. Okey. Okey, yang pertama Ustaz nak Hadif baca tajuk dia. Kita nak belajar apa hari ni? Apa tu? Perti apa tu? Pertika apa tu? Siapa boleh tolong? Pertikaian. Pertikaian dengan kaum Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Muka surat 24. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan pertikaian. Apa maksud pertikaian? Siapa tahu pertikaian bahasa Melayu? Pertikaian ni maksud dia apa? Siapa tahu pertikaian ni maksud dia apa? Dia pertikaikan. Maksudnya apa? Macam fikir. Lebih kurang macam ni lah. Pertikaian ni macam pergaduhan lah. Dalam konteks ayat kat sini pergaduhan. Okey. Sekarang sebelum nak masuk tajuk, Ustaz nak clearkan kepada awak sebagai satu benda. Okey. Dengar sini baik-baik anak murid Ustaz. Sebelum tajuk Ustaz buat sikit clear bagi awak. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ingat, bila Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah, okey, Mekah ke Madinah. So, Nabi Muhammad daripada Mekah ni, Nabi Muhammad pergi ke Madinah bersama sahabat-sahabat dia. Orang-orang Islam Mekah pergi ke Madinah. Dan pada waktu itu, orang Madinah ni memang dia dah ada orang Madinah ni. Dekat Madinah ni dia ada orang-orang dia. Dia ada banyak orang dia. Salah satunya ada orang Arab. Dan satu lagi dia ada orang Yahudi. Israel. No, bukan Israel. Orang Yahudi. Israel negara. Parsi negara. Orang Parsi tu lain. Ni memang orang Yahudi. Keturunan Yahudi. Okey, so sekarang ni dalam Madinah tu pada asalnya memang dah ada orang Yahudi. Memang Yahudi tu memang dia duduk dari dekat Madinah. So bila Nabi Muhammad SAW datang kepada Madinah, dia orang ada buat satu perjanjian. Dia orang ada buat satu perjanjian.
awak tak belajar sebab perjanjian tu dia sangat detail, tapi Ustaz bagi satu overview. Nama perjanjian tu awak akan belajar ke depan, mungkin sekolah menengah awak akan belajar. Nama ni adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ni adalah undang-undang di Madinah. Ibaratnya macam tu. Okey. Clear Awak kena tahu ni. Dan salah satu undang dekat Piagam Madinah ni Ustaz ringkaskan betul-betul. Yang paling mudah ialah semua orang hidup dengan aman, semua orang hidup dengan aman, tidak boleh membunuh. Lebih kurang ini Ustaz ringkaskanlah. Dia ada banyak fasa-fasa dia. Tapi dan ini adalah perjanjian yang dibuat sepakat semua orang Madinah dan juga orang Mekah yang sampai, kita bersetuju semua orang hidup aman. Tak boleh membunuh. Piagam tu syarat Piagam tu syarat ataupun macam perlembagaan macam tu lah. peraturan. Undang-undang lah, ingat undang-undang. Okey Hafiz, okey Haris, boleh. Okey boleh. Okey, so sekarang ni clear So yang sekarang yang kita nak bincang ni anak-anak murid Ustaz, orang Madinah, orang Yahudi dekat Madinah. Awak kena tahu benda tu supaya awak clear. Kita nak belajar apa ni? Sekarang ni kita nak belajar dekat Madinah. Okey, kita tak nak belajar berkaitan dengan orang Arab Madinah. Kita nak belajar orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah ni dia ada banyak. Tapi yang kita belajar, yang ada dalam buku yang awak kena belajar, yang pertama kita panggil dia sebagai Bani Nadir. Yang seterusnya nama dia adalah Bani Quraizah. Bani Quraizah. Clear? So Ustaz nak awak tahu benda tu supaya awak tahu yang dekat orang Yahudi, dia orang ni memang adalah orang asal. Dia orang ni adalah memang orang asal Yahudi dekat Madinah. So Ustaz buat sekali lagi, Ustaz ulang. Orang Mekah berhijrah ke Madinah. Dan pada waktu tu memang dah ada orang asal dekat Madinah. Yang mana orang asal tu terdiri daripada orang Arab ataupun orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ni ada golongan Bani Nadir, ada golongan Bani Quraizah. Kemudian bila dia orang sampai, Nabi Muhammad sampai, semua orang buat perjanjian. Termasuklah Bani Nadir ni. Semua orang buat perjanjian supaya kita nak hidup dengan aman, kita nak hidup tak ada bunuh-bunuh. Sampai situ, ada soalan? Tak ada. Okey, sekarang baru kita boleh masuk tajuk. Kena ada flow dia. Kata nanti opening. Memang datang mana Ustaz? Okey, sekarang ni kita nak belajar berkaitan dengan Bani Nadir. Okey, Bani Nadir. Okey, ingat ni ayat atas ni tulis dekat situ. Kalau siapa yang tak boleh baca Jawi lagi, memang Ustaz tolong kat awak. Okey, ini adalah ejaan kepada Bani Nadir. Nadir. Okey. Sekarang, siapa nak baca? Perenggan bawah ni siapa nak baca? Saya. Muaz dah ni dah. Okey, Ulfa lah Ulfa. Muaz dah baca dah tadi. Muaz dah bercerita dah. Okey, Ulfa. Ulfa baca. Okey. Peperangan Bani Nadir berlaku sebelum Perang Khandaq. Okey. Okey, terus. Iaitu pada bulan Rabiul Awal. Okey. Tahun 4 Hijrah. Okey. Terus. Bani Nadir. Kejap. Yumna ready untuk baca selepas ni? Okey, terus Bani Nadir. Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian damai dengan orang Islam. Okay, stop. Thank you Ulfa. Thank you so much. Okay. Yang awak kena tahu yang kita nak belajar berkaitan dengan perang ataupun kejap kita akan tengok ada apa peristiwa dia. Benda ini berlaku sebelum Perang Khandaq. Perang Khandaq, ingat tak Perang Khandaq yang gali parit tu? Ingat. Ni bukan cerita yang Nabi dengar orang nak bunuh dia tu ke? Yang kat kampung tu. Ustaz tak sempat cerita pun awak dah tahu dah. Kan tak ada cerita. Oh betul juga kan? Okey, tak apa. Kejap. Lepas ni adalah Hudaybiyah saya ingat Ustaz.
Oh, hari tu Ustaz cerita terlebih hari tu Patutlah. Okey. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Okey, sekarang orang Yahudi ni ingat tadi Bani Nadir ni, dia orang ni dah buat perjanjian dengan Nabi Muhammad untuk tidak membunuh dan hidup aman damai. Clear? Okey, sekarang Yumna baca. Yumna baca, Ustaz nak Mikael Amsyar get ready. Okey, Yumna baca. Pada suatu hari, Okey. Sallallahu Alaihi Wasallam melawat kampung mereka. Okey, melawat kampung mereka. Good. Ketika Nabi Bersandar. bersandar pada dinding salah sebuah rumah, Okey. mereka merancang untuk membunuh baginda. Baginda, bagus. Dengan cara mencampakkan batu besar dari atas bumbung. Okey. Hasrat Mereka diketahui oleh Nabi. Dan lantas baginda segera pulang ke Madinah. bagus. Okey. Okey, clear? Okey, baca dulu, kejap lagi Ustaz akan terangkan. Okey? Mikael Amsyar terus. Okey, lagi Ustaz akan terangkan. Okey. Okey, Mikael Amsyar baca. Okey, lepas Mikael Amsyar, Ustaz nak siapa angkat tangan ni? Laila, lepas Mikael Amsyar, Laila get ready. Okey? Mikael Amsyar baca. Nabi kemudiannya memberi amaran kepada Yahudi Bani Nadir supaya keluar dari kampung mereka disebabkan pengkhianatan yang dilakukan. Okey, tetapi enggan dan sedia berperang. Baginda menghantar tentera mengepung mereka selama 6 hari. Okey, stop. Akhirnya Stop. Okey, thank you. Kepung selama 6 hari. Okey, bagus. Kemudian, terima kasih Mikael. Laila sambung. Akhirnya mereka keluar beramai-ramai membawa harta benda. Okey. Harta benda sebahagian mereka menuju ke Khaybar dan Syam manakala sebahagian pemimpin Bani Nadir telah bergabung dengan orang-orang Quraisy Mekah. Okey. Bagus. Tengok bawah ni ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, thank you so much kepada yang membaca. Okey, sekarang Ustaz akan simpulkan benda ni kepada awak.
Dan walaupun Ustaz dah pernah cerita kepada awak, ini Ustaz cerita lebih detail. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat, bila kita bincang tadi, sekarang adalah penerangan kepada kaum Bani Nadir. Kaum Bani Nadir. Okey, episod yang kelima. Episod yang kelima, pada satu hari anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad ni dia ketua. Kita dah belajar benda tu. Nabi Muhammad ni dia ketua kepada Madinah. So satu hari Nabi Muhammad berjalan pergi ke kampung, ditakdirkan Allah. Bab kata hadis, takdir Allah yang azali. Okey, daripada dulu Allah dah takdirkan. Okey. Nabi Muhammad pada satu hari Nabi Muhammad pergi melawat kepada kampung Bani Nadir. Okey, satu hari Nabi Muhammad pergi melawat kepada kampung-kampung diorang. Kampung-kampung diorang. Yumna, Ustaz minta maaf Ustaz tak pandai lukis macam awak. Ustaz lukis tak cantik. Okey, ini kampung-kampung diorang. Tak lukis kampung diorang buruk-buruk. Ini Ustaz tak pandai lukis. Yumna pandai lukis. Okey. Ini kampung-kampung diorang. Okey, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari Nabi nak pergi melawat. Nabi Muhammad SAW nak pergi melawat diorang dekat kampung diorang. Kampung diorang area-area Madinah juga, dalam kawasan Madinah. Nabi Muhammad nak pergi. Tapi biasalah anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad ni bila berjalan banyak, bila Muhammad buat kerja, buat dakwah, Nabi Muhammad berasa sangat penat. Nabi Muhammad rasa penat. Soalan Ustaz, Nabi Muhammad berasa penat, itu adalah sifat wajib Rasul atau sifat mustahil Rasul atau sifat harus Rasul? Harus. Kenapa sifat harus? Sebab Nabi manusia. Bagus. Sifat harus adalah sifat manusia yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Bagus. Okey, kemudian Nabi dalam banyak-banyak rumah tu, Nabi pun pergi berehat dekat sebuah rumah ni. Nabi Muhammad bersandar dekat sebuah rumah ni. Okey, saya tak boleh lukis Nabi Muhammad kan? Okey, Nabi Muhammad pergi bersandar dekat sebuah rumah ni. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba Nabi Muhammad dengar, kita mesti bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun terdengar. Apa tiba-tiba hujan tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba nak bunuh ni? Nabi Muhammad terdengar. Nabi Muhammad terdengar. Dia kata apa? Kita mesti bunuh Nabi Muhammad. Dan salah seorang daripada mereka kata apa? Macam mana nak bunuh Nabi Muhammad tadi? Dia orang kata buat macam mana? Buat macam dekat batu. Batu besar kat atas. Pandai. Dia orang berdiri atas bumbung, letak batu besar, tolak supaya jatuh. Apa punya cadangan? Cadangan mengarit. Letak batu atas bumbung, mestilah orang nampak. Ustaz, nanti pecahlah rumah tu batu besar. Mungkin rumah dia orang kan batu kuat lah. Tapi lama pun batu besar kan. Tolak daripada atas, mestilah orang nampak. Buat apa kat atas tu? Nak bunuh. Rahsia jangan beritahu kat Nabi. Apa benda tu atas tu kan? Ustaz, Nabi pun nampak. Dia orang yang ingat semua orang buta. So orang Bani Nadir kata, ini pun perancangan budak-budak ni. Kita tolak bangunan daripada atas. Orang nampak daripada atas. Melainkan dia orang cover, dia orang tanam pokok tu kat atas bumbung dia orang tu, dia orang sembunyi tu, Allahualam lah kan. Dia orang tutup dengan kain ke kan. Allahualam lah. Tapi dia orang punya rancangan, dia orang nak tolak batu daripada atas. Dia orang nak tolak batu daripada atas jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak murid Ustaz nak maklumkan kepada awak. Allah ni dia jaga Nabi Muhammad. Ada dua sirah. Ini tak ada kaitan dengan ni. Boleh ke Ustaz cerita? Tak ada kaitan dengan ni. Ustaz nak cerita? Boleh? Boleh. Macam mana Allah lindung? Ni tak ada kaitan Ini Ustaz split dulu. Sekejap lagi Ustaz padam balik. Okay, ada dua sirah yang mana Nabi Muhammad ni dilindungi oleh Allah bila orang nak buat jahat dekat dia. Sirah yang pertama anak-anak murid Ustaz, bila Nabi Muhammad SAW ni Ustaz pernah baca, bila Nabi Muhammad SAW tengah solat dekat Mekah, dekat solat dekat Kaabah. Nabi Muhammad tengah solat. Ni tak ada kaitan dengan Bani Nadir Ini Ustaz cuma cerita macam mana Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad tengah solat dekat Kaabah, Nabi Muhammad tengah solat dekat Kaabah,
Orang yang paling jahat waktu tu Abu Jahal. Saya ingat Ustaz Abu Jahal atau Abu Lahab ni Nabi Muhammad. Ustaz tak lukis Nabi Muhammad duduk kat sini tengah solat. Masa tu Nabi Muhammad tengah sujud. Abu Lahab kata, Abu tak ingat lah Abu Lahab ke Abu Jahal kata kita nak bunuh Muhammad ni. Dia orang pun pergi ambil batu. Masa tu Nabi tengah sujud. Nabi tengah sujud. Bila Nabi tengah sujud, dia orang datang nak baling batu. Dia orang nak hempak batu atas belakang Nabi. Masa dia nak hempak, orang lain macam ni lah. Kumpulan-kumpulan kata, Abu, pergi ni, letak batu atas belakang Muhammad. Pergi sekarang. Abu, baik-baik aku pergi. Lebih kurang macam tu lah. Abu ni pun, tak ingat lah Abu Jahal ke Abu Lahab. Dia pun pergi, masa dia nak angkat je, tiba-tiba dia terkejut. Dia campak batu kat sebelah, dia lari. Hai. Nabi Muhammad tak buat apa pun. Nabi Muhammad tengah sujud je. Tengah sujud, Abu Lahab datang ke Abu Jahal datang. Seorang tak ingat lah siapa. Masa dia nak baling tu, tiba-tiba, dia lari. Lepas tu orang pun terkejut lah. Hai, Abu Jahal, kenapa kau lari? Agak-agak awak kenapa dia lari? Ada benda tengah jaga. Ada orang nampak. Allah buka mata. Masa dia nak baling Nabi tu, Muhammad hilang. Allah masa dia, malaikat. setakat yang Ustaz baca kisah tu, Allah alam Ustaz. Wallahualam. Masa dia nak baling tu, tiba-tiba dia nampak ada unta nak tendang dia. Lebih kurang dia nampak ada macam unta tu macam nak buat dia. Tu masa dia kata, "Hai, tak ada unta pun." Dia kata dia nampak. Tu adalah salah satu contoh Allah lindung Nabi Muhammad. Tak apa beza Abu Jahal dengan Abu Lahab. Orang lain. Abu Jahal dengan Abu Lahab orang lain. Oh. Dia orang yang berbeza. Okey. Antara Abu Jahal dengan Abu Lahab, dua-dua jahat. Abu Jahal ni pun jahat, Abu Lahab pun jahat. Tapi Abu Lahab ni dia punya jahat dia sampai Allah masukkan nama dia dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin. Abi Lahabin tu Abu Lahab lah. Maksudnya Allah punya jahatnya Abu Lahab dengan Abu Jahal ni. Abu Lahab ni punya jahat dia sampai masuk nama dia dalam Quran. Kata dia ni orang jahat. Jahat dulu. Okey, faham? So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, binatang. Allah hantar binatang untuk selamatkan Nabi. Hoi, macam mana tu? Pada satu hari Nabi nak keluar. Macam tak ingat Nabi keluar ke macam mana? Nabi nak pakai kasut. Nabi nak pakai kasut. Dulu tak ingatlah Nabi pakai kasut ke, Nabi pakai capal ke, Ustaz tak tahulah. Nabi yang pakai kasut macam bertutup lah. Masa Nabi nak pakai kasut tu, ditakdirkan Allah ada satu burung datang. Satu burung datang ambil kasut Nabi, pergi campak dekat tempat lain. Nabi pun rupa-rupanya dalam kasut tu ada Ular. Ada ular. Ular tedung. Tak ada ular tedung. Jangan cakap ular sawa pula, mana muat dalam tu. Tapi nak katanya Allah lindung Nabi Muhammad ni. Allah lindung Nabi Muhammad ni bila Nabi nak pakai kasut tu, tiba-tiba burung sambar. Burung sambar pergi buang kasut dekat tempat lain, rupanya dalam tu ada ular. Nampak? Itu adalah macam mana contoh Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Okey, patah balik cerita Bani Nadir. Patah balik cerita dengan awak ni banyak cerita kan, tak habis kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad pun dengar. Nabi Muhammad kata, ni dah langgar perjanjian ni. Hari tu bukan main kata tak nak bunuh lah apa semua. Tiba-tiba nak bunuh ni. Apa cerita dia cakap kan? Okay. So Nabi Muhammad pun balik ke Madinah. Nabi Muhammad pun balik ke Madinah. Bagi tahu dekat kawan-kawan dia. Kemudian Nabi Muhammad pun bagi tahu amaran kepada kaum Bani Nadir. Sorry. Kenapa ni? Okey, Nabi Muhammad pun balik ke Madinah balik. Nabi Muhammad pun rangka plan apa semua. Nabi Muhammad bagi amaran kepada Bani Nadir. Wahai Bani Nadir, dia kata. Nabi Muhammad kata, wahai Bani Nadir, kamu dah khianat perjanjian kita. Lebih kurang macam tu lah Ustaz buat supaya maksudnya dah khianat. Kamu dah khianat perjanjian. Okey. Lepas tu kena halau sian. Pandai. Keluar dari sini. Okey, keluar dari sini. Nabi Muhammad halau dia orang. Keluar, pergi keluar. Ini bukan ayat Nabi Muhammad Ini ayat yang Ustaz cerita supaya awak faham. Ini bukan keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Ingat, apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad kita tak boleh ubah. Nabi Muhammad kata apa? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berbohong ataupun menipu atas nama Nabi. Nabi tak kata pun
Tiba-tiba dia kata ini Nabi yang kata. Nabi tak buat pun. Tiba-tiba Nabi buat. Tiba-tiba awak kata Nabi buat. Sebagai contoh, Muaz kata, Ustaz, Nabi dulu sebelum naik motor, Nabi basuh motor dulu. Contoh. Nabi tak buat pun. Contoh. Nabi tak buat pun. Tapi lepas tu orang kata betul. Ya, Nabi buat. Contoh, Nabi tak buat. Tapi awak kata Nabi buat. Ulfah kata, Nabi setiap hari Jumaat, Nabi mesti mop lantai rumah dia. Tak pernah dengar pun. Ulfah kata, ya Nabi buat. Ingat, Nabi Muhammad kata apa? Benda yang Nabi tak buat, kalau awak kata Nabi buat, Allah dah sediakan tempat dalam neraka dah. Boleh minta ampun ke? Tak boleh lah, sebab tu jangan buat cerita. Sebab tu saya kata kat atas ni, ini bukan ayat Nabi. Ini ayat yang Ustaz ringkaskan intipati dia. Nabi halau kaum Bani Nadir keluar. Kamu dah nak perjanjian, keluar. Pergi keluar. Apa jawapan Bani Nadir? Jawapan Nabi Nadir kata apa? Adil. Ini tidak adil. Bukan. Dia kata apa? Kami tak nak keluar. Kami tak nak keluar. Kami nak perang. Kami nak perang. Dia kata macam tu. Dah perang lagi. Perang lagi. Kami tak nak keluar. Kami nak perang, dia kata. Kemudian apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad ambush dia orang. Dia kata Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad perintahkan tentera-tentera Islam ataupun orang-orang Islam kepung. Kepung dia orang tak boleh keluar. Kepung, bukan kepung dekat frame tu. Itu kepung apa? Itu kepung nama tempat. Ini kepung ni dekat ni supaya dia orang tak boleh keluar. Kepung selama Raihan, berapa hari Raihan dia orang kena kepung? 6. Bagus, kena kepung selama 6 hari. Tak boleh kepung. Aduh, dia orang ni pun kena kepung pula dah. Bani Nadir pun kata aduh. Lama juga. Awak bayangkan. Dia orang keluar. Kita ni, awak tak perasan sebenarnya kita ni tengah kena kepung lah. Siapa kepung kita? COVID kepung kita. COVID kepung kita. Kita nak keluar kat mana tak boleh, nak pergi main bola, tak boleh nak pergi stadium, tak boleh nak pergi mall, tak boleh. Nak pergi pun tak boleh. Sekarang ni kita kena kepung dengan COVID. Aduh, macam manalah kita kena kepung dengan COVID ni. Anak-anak murid Ustaz. Apa? Saya boleh main bola. Dalam rumah. Syah? Ya. Apa hukum main bola tak ada bola? Tak adalah. Okey, seterusnya anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila dah kena kepung 6 hari, kawan banyak dia kata apa? Dia orang mengangkat bendera putih. Apa maksud bendera putih? Menyerah kalah. Good. Dia orang surrender. Aduh, kena kepung dah. Dia orang pun kata, okeylah, kami mengukuhlah, kami keluar. So dia orang pun keluar. Dia orang keluar membawa harta benda dia orang. Dia orang keluar pasal waktu jalan tu. Aku bengang dengan Nabi Muhammad. Dan dia orang ingat. Dia dengar tu. Okey. Tengok sini anak murid Ustaz. Muaz ni dia masih lagi ingat. Okey, go. Okey anak murid Ustaz, cepat-cepat kita ada masa 5 minit je lagi. Okey. Aku ingat tak? Okey. Kemudian anak-anak murid Ustaz, orang Bani Nadir keluar ke 3 tempat. Bani Nadir semua keluar ke 3 tempat. Dalam buku tu dia kata, yang pertama, dia orang pergi mana? Dia orang pergi ke Khaybar. Nama tempat Khaybar. Yang kedua, nama tempat tu dia orang pergi ke Syam. Yang ketiga, ketua-ketua dia orang. Ketua-ketua Bani Nadir pergi ke mana? Pergi bergabung dengan Quraisy Mekah. Awak ingat tak perang Khandaq? Awak ingat tak perang Khandaq yang mana? Syah sambung. Bani Nadir tu nak waktu tu dalam perjalanan, lepas tu Bani Nadir cakap, Bani Nadir nampak Quraisy nak pergi berang, lepas tu Bani Nadir cakap nak join juga. Tak adalah dalam perjalanan. Maksudnya. Salah, maksudnya dia orang tahu kata plan. Dia orang tahu plan Quraisy nak serang Nabi dekat Madinah. So dia orang pun kata kami pun nak join. Itu yang mana? Yang nombor 3 ni. Ni yang nombor 3 ni. Nombor 1 dengan nombor 2 tak terlibat, nombor 3 ni yang join.
Faham? Nampak tak kaitan dia? Sebab itu benda ni berlaku sebelum perang Khandaq. Okey, nampak? Dia orang kena halau pergi ke 3 tempat. Khaybar dia orang pergi, Syam, dan kemudian yang ketiga ketua-ketua dia orang pergi bergabung dengan Quraisy Mekah. Dia orang dengar, oh nak serang Muhammad, kami nak join. So dia orang keluar pergi ke 3 tempat ni. Khaybar sekarang kat mana? Khaybar Ustaz tak pernah pergi. Khaybar ada nama tempat dia, Khaybar. Syam. Khaybar. Syam sekarang ni ada 3 negara. Setakat yang Ustaz belajar, Syam ni ada 3 negara. Yang pertama Syam, negara-negara Syam. Sekarang ni adalah negara Syria. Syria. Palestin. Betul. Palestin. Satu lagi Ustaz tak pasti. Jordan ke apa saya ingat Ustaz? Jordan. Tak ingat lah. Tapi Syam ni Kalau dulu dia besar. duduk Jerman habis lah. Syira tu apa Zat? Syira tu apa? Syria. Syria tu nama orang. Syria. Sorry, Syria. Syria. Ya je macam tu. Betul. Betul. Betul lah. Okey tu Syam. Syria. Okay. Syria. 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 Bukan sirap yang awak minum tu. Ini Syria. Syria. Okey anak-anak murid Ustaz. Okey nampak Bani Nadir apa? So itu yang terjadi kepada Bani Nadir. Baru Bani Nadir, Bani Quraizah tak masuk lagi. Bani Nadir saja dah sejam Ustaz cerita kat awak. Okey, I think itu saja yang Ustaz nak cerita kepada awak pada hari ini berkaitan dengan Bani Nadir. So, insya-Allah minggu depan kita akan teruskan. Tapi minggu depan bukan sirah. Minggu depan adalah fiqh dan akhlak. Okey. So, Jadi minggu depannya lagi lah. ya betul. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya ada soalan? Ada soalan? Ada ke tak ni? Ustaz cakap dengan siapa ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Okay, I think that's all from me. Subhanak. Okay. So, ingat. Jangan lupa zikir tu banyak-banyak Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Okay, I think that's all. Tak cakap apa dah keluar dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ustaz, saya ada teka-teki untuk Ustaz. Bye. Ya, ada orang nak tanya soalan. Kenapa Syah? Boleh keluar. Kenapa Syah? Kalau yang lain boleh keluar, Kenapa Syah? Kenapa? Tak dengar juga kalau saya cakap kalau ada orang tipu kan saya cakap kalau ada orang tipu pakai nama Nabi Muhammad, Allah dah sediakan tempat kan dalam neraka kan. Betul. Tapi kalau maksudnya maksud Allah dah sediakan tempat dalam neraka ni maksudnya adalah dia confirm masuk neraka. Sebab dia menipu atas nama Nabi. Macam awak lah. Mestilah marah sebagai contoh. Awak tak buat pun tiba-tiba Rasyad cakap, semalam kan Syah bagi tahu yang Yumna kena pindah kelas sebelah. Itu dikira sebagai menfitnah. Dia fitnah Syah. Ya. Ustaz, kalau orang tu main cakap je tapi dia tak tahu pun dia sebab tak boleh. Sebab tu tak boleh Syah. Tak boleh. Kalau kita main cakap-cakapan, Nabi cakap macam ni, tiba-tiba Nabi tak kata pun, tak boleh, berdosa. Kita tak boleh main cakap. Saya tahu tak dulu Nabi pernah pesan kalau nak makan kena duduk bersila. Nabi tak pesan pun. Awak tahu mana? Saya tak tahu, saya rasalah mestilah macam tu. Tak boleh main rasa-rasa. Faham Okay, dah. Okay, pergi dah. Kita lagi nak kelas lagi. Okay, Assalamualaikum. Ya Rasyad? Ustaz, saya ada teka-teki untuk Ustaz. Silakan. Antara Ultraman lawan Kamen Rider, mana satu yang menang? Food Panda. Bukan, antara Ultraman lawan Kamen Rider, siapa menang? Kamen Rider. Betul. Sebab apa? Sebab
Ultraman kalau dia duduk kalau dia duduk lama-lama kat bumi nanti dia punya light tu tenen balik juga. Oh, ada bunyi ada bunyi Okey. Okey dah. Pergi rehat. Aduh, okey. Assalamualaikum.